warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan Bunga Ixora akan membentangkan dua buah kajian yang telah kami jalankan, iaitu kajian makalah mengenai artikel Tradition and Modernity in Malay Society oleh penulis K. Kim, dan kajian kedua mengenai kajian tempat ibadat, iaitu Masjid Tengku Tengah Sahara atau lebih dikenali sebagai Masjid Terapung. Berdasarkan kajian kami, istilah pemodenan atau modernization yang telah dibawa oleh Thomas Allenby membawa maksud perubahan dalam pembangunan masyarakat di mana ciri-ciri kronologikal, sosial, ekonomi dan politiknya seakan-akan sama dengan negara maju lain. Pada peringkat individu, ia boleh diukur pada kebolehcapaian, ciptaan inovasi, ilmu pengetahuan dan penggunaan teknologi oleh masyarakat tersebut. Pihak British telah mentafsirkan Melayu seperti mana dalam Perlembagaan Malaysia artikel 160, di mana Melayu itu mestilah seorang Muslim berbahasa Melayu dan mempraktiskan adat dan budaya Melayu. Seseorang Melayu semestinya Muslim, tapi Muslim tidak semestinya Melayu. Melayu semestinya Muslim, tetapi Muslim tidak semestinya Melayu. Pada pendapat saya, pernyataan ini menjelaskan bahawa agama Islam bukan hanya dihaskan kepada orang Melayu sahaja, bahkan ia boleh juga dianuti oleh pelbagai bangsa yang lain, di mana mereka masih boleh bebas mengamalkan adat dan budaya mereka selagi mana ia tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam subtopik The 19th Century Scenario, dapat dilihatkan bahawa perjanjian Bangkok yang ditandatangani pada tahun 1874 menandakan pihak British mula campur tangan di tanah Melayu. Terdapat impak besar terhadap tanah Melayu. Pelombongan biji timah dijalankan pada skala yang besar untuk memenuhi keperluan perindustrian mengerti makanan. Selain itu, tanaman komersial seperti tebu, tanaman gambil, lada hitam dan pokok getah telah diperkenalkan. Pada pendapat saya, penanaman tanaman komersial meningkatkan ekonomi tanah Melayu kerana hasil pertanian diekspor dengan giatnya. Subtopik The Advent of Western Ideas and Methodology, dapat dilihatkan bahawa kemunculan idea-idea barat telah membawa perubahan yang besar terhadap masyarakat Melayu, terutamanya dari aspek pendapatan, kemudahan awam, ekonomi, pemerintahan dan pendidikan. Sistem residen British diperkenalkan. Selain itu, pelbagai jabatan ditubuhkan. Bagi aspek ekonomi, pihak British menguasai daerah yang kaya dengan biji timah. Pihak British menggunakan kaedah pemerintahan secara tidak langsung untuk memerintah tanah Melayu. Selain itu, status pendidikan merupakan elemen penting semasa mengupah seseorang pegawai kerajaan. Pada pendapat saya, tanah Melayu dimodernkan dan sesetengah tradisi dikekalkan. Makalah ini turut membincangkan tentang kesan pentadbiran British terhadap kemajuan masyarakat Melayu. Pihak British telah memperkenalkan sistem pendidikan formal di tanah Melayu dan institusi yang diperkenalkan ialah sekolah-sekolah, sekolah vernakular dan juga sekolah Inggeris. Namun begitu, pendidikan bahasa Inggeris tak digalakkan dalam masyarakat Melayu dan hanya diberi peluang kepada masyarakat bukan Melayu. Hal ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan masyarakat Melayu kerana mereka bimbang akan kemajuan bangsa mereka sekiranya pendidikan yang diberikan tak setara. Oleh itu, mereka telah menulis pelbagai surat dan wacana untuk dihantar ke syarikat-syarikat penerbitan surat khabar bagi menyatakan rasa tak puas hati mereka. Jadi pada tahun 1931, sebuah dasar yang dikenali sebagai dasar desentralisasi telah diperkenalkan oleh pihak British. Dasar tersebut menyatakan bahawa segala penguasaan dalam bidang perundangan, kewangan dan pentadbiran akan dikembalikan semula kepada pentadbiran tempatan, dan mereka juga turut menjanjikan pendidikan yang lebih baik kepada masyarakat Melayu. Pada pendapat saya, dasar desentralisasi ini telah memperbaiki kelemahan pentadbiran di tanah Melayu. Hal ini kerana melalui dasar ini, jabatan-jabatan penting seperti jabatan polis, kastam dan pertahanan telah diwujudkan dan kini pendidikan bahasa Inggeris telah dibuka untuk semua kaum. Subtopik A Decade of Intellectual and Political Ferment memperlihatkan bagaimana kedatangan agama Islam telah mendorong ke arah pemodenan masyarakat Melayu. Media cetak pada zaman itu memainkan peranan yang sangat penting dalam mengangkat kemunduran orang Melayu. Penerbitan makalah Al-Imam, pengasuh bahkan akhbar Warta Kinta telah memainkan peranan yang sama dalam menyuarakan rungutan orang Melayu serta menggesa orang Melayu untuk mengubah sikap mereka bagi menyedarkan mereka. Di situlah titik tolak ke arah pembangkitan masyarakat Melayu. Selain itu, golongan muda turut membina madrasah yang bertujuan sebagai pusat penyebaran ilmu dan juga untuk berdaya saing dengan sekolah Inggeris sekular.
Contohnya seperti Madrasah Al-Iqbal, Madrasah Muhammadiyah dan Madrasah Al-Hamidiyah. Kesannya, ramai cendekiawan Islam telah lahir daripada madrasah ini dan mereka telah membentuk pelbagai persatuan bagi memajukan bahasa Melayu. Dalam pendapat saya, peranan madrasah sebagai pusat penyebaran ilmu adalah sangat penting untuk mendidik orang Melayu supaya mendapat ilmu pengetahuan dan lebih berdaya saing. Baiklah, saya akan berkongsi mengenai masjid yang dikaji oleh kumpulan saya, iaitu Masjid Tengku Tengah Zahara atau lebih dikenali sebagai Masjid Terapung di Terengganu. Salah satu keunikan masjid ini ialah masjid ini dibina di atas air dan merupakan masjid yang pertama dibina di atas air di Malaysia. Air di teluk masjid ini sentiasa mengalir kerana ia bersambung dengan Sungai Ibai, berbeza dengan masjid terapung yang lain yang dibina di atas tasik kuatan. Selain itu, keunikan masjid ini ialah masjid ini juga mempunyai terusan khas dan unit kawalan terusan air. Salah satu kepentingan terusan ini adalah untuk mengawal kemasukan air yang berlebihan dari Sungai Ibai ke tasik tersebut. Dan keunikan yang lain juga ialah masjid ini mempunyai kamar diraja dan juga kamar santapan diraja. Oleh sebab masjid ini diilhamkan oleh almarhum Sultan Al-Mustafi bin Shah, tempat ini dijadikan sebagai tempat persalinan dan tempat persinggahan baginda ketika baginda datang ke masjid ini untuk menunaikan ibadah. Seterusnya ialah kaitan di antara seni bina masjid dengan agama Islam. Yang pertama ialah idea Masjid Tengku Tengah Zahara yang terapung di atas air sebenarnya merupakan ilham daripada Masjid Terapung Ar-Rahmah, Laut Merah di Kota Jeddah, Arab Saudia. Yang kedua ialah konsep menara dan kubah. Pada zaman sahabat Nabi, menara merupakan tempat di mana muazzin melakukan azan. Manakala pada zaman sekarang, menara berfungsi sebagai tempat pembesar suara azan. Kubah pula merupakan bumbung masjid yang terletak di atas masjid. Konsep menara dan kubah ini adalah identiti seni bina Islam kerana ianya telah diperkenalkan dalam pembinaan masjid sejak zaman para sahabat Nabi dan Khalifah Al-Walid semasa pemerintahan Bani Umayyah. Yang ketiga ialah unsur seni bina mu'or. Unsur ini dapat dilihat di bahagian luar masjid terapung dan mempunyai beberapa motif dan corak berulang yang merupakan salah satu variasi seni bina Islam. Dan yang terakhir ialah masjid terapung ini dicat dengan kilauan warna putih. Hal ini dapat dikaitkan dengan agama Islam kerana dalam Islam, warna putih melambangkan unsur-unsur kesucian dan kebersihan. Daripada hasil temubuan yang kami lakukan terhadap Encik Muhammad Fakhruazi, Encik Saifah dan Encik Nova Ain, kami dapati bahawa ketiga-tiga mereka mempunyai pendapat yang sama tentang agama, iaitu agama bukan satu konsep percayaan pada Tuhan. Pada pendapat saya, pandangan mereka ini adalah benar kerana sememangnya agama itu dikaitkan dengan konsep ketuhanan. Sebagai contoh, orang Islam percaya bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang layak disembah. Manakala orang Kristian percaya pada akidah Trinity yang bermaksud Tuhan 3 dan 1 dan Tuhan 1 dan 3. Oleh itu wajarlah jika kita katakan bahawa orang beragama itu percaya kepada Tuhan berdasarkan agama masing-masing. Mereka juga mempunyai pendapat yang sama tentang budaya, iaitu budaya ialah satu cara hidup yang dipengaruhi oleh agama. Pada pendapat saya, pandangan mereka ini adalah benar kerana jika dapat lihat budaya Islam dipengaruhi oleh agama Islam seperti yang terkandung dalam Al-Quran, manakala budaya Kristian dipengaruhi oleh agama Kristian yang terkandung dalam kitab Injil. Ketiga-tiga mereka mengatakan bahawa amalan Islam seperti berpuasa, solat dan membaca Al-Quran dididik dalam keluarga mereka sejak dari kecil lagi. Pada pendapat saya, cara ini amatlah efektif kerana sememangnya sesuatu ajaran itu perlu diajar pada kecil kerana bimbang jika semasa dewasa mereka suka untuk menerima amalan tersebut. Encik Saifah dan Encik Nova Ain berkongsi pendapat yang sama, iaitu mereka mengatakan bahawa setiap agama mengajak umatnya untuk melakukan kebaikan dan tiada suatu agama pun yang mendorong penganutnya untuk melakukan kejahatan. Pada pendapat saya, apa yang mereka usulkan ini adalah benar kerana sememangnya setiap agama itu mengajak umatnya untuk berakhlak mulia dan dalam agama terdapat konsep dosa dan pahala. Jika sesebuah keluarga itu dididik dengan agama sejak dari kecil lagi, mereka akan takut untuk melakukan kejahatan kerana bimbang mendapat dosa. Oleh itu dapatlah kita lahirkan masyarakat Malaysia yang bertamadun kerana pada pendapat saya, masyarakat yang bertamadun itu adalah masyarakat yang tinggi budi pekertinya. Terima kasih.